pengurusi dan juga yang berusaha, Tuan Encik Khalid ni, dan seterusnya tuan-tuan dan puan-puan hadirin dan hadirat yang rahmati Allah sekalian. Pertama kita memanjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu Wa Taala, kerana dengan limpah rahmat, taufik dan hidayah Allah juga lah kita dapat lagi iaitu meneruskan lagi perbincangan pengajian kita ni, yang mana tadi kita lihat bahawasanya kembali kepada kitab Jamak Qasar ni. Jamak Qasar ni kita cuba tengok iaitu kepada contoh-contoh musafir yang diharuskan oleh syarak. Jadi kalau dilihat daripada persoalan tadi Tuan Pengurusi tadi, memang di antara jamak dan qasar ni adalah berbeza, bab yang berbeza, dua bab yang berbeza. Qasar ini kita lihat bahawa qasar ini adalah kerana dia lebih daripada dua marhalah, dua marhalah ataupun lebih, maka diharuskan dia muqassar. Adapun jamak ni dia bukan semestinya asal hukumnya dulu bagi Rasulullah SAW dalam keadaan peperangan. Dalam berperang itu maka Rasulullah menjamak. Jadi waktu perang itu bukan dalam musafir yang dua marhalah atau lebih, tapi dalam keadaan iaitu kesusahan, masyaqqah dan kesulitan dalam perangan ini, maka dijamak oleh baginda Rasulullah SAW. Jadi untuk itu maka timbullah terkadang situasi itu dia menjamak tetapi tidak muqassar. Mana jamak tamam lah, jamak tamam. Kata lampamanya kita balik dari tempat kerja, lepas solat asar balik pulang ke rumah, tapi daripada Kuala Lumpur lah kata tapi tiba-tiba hujan lebat, hujan lebat maka traffic jam. Nak singgah di mana-mana pun tak dapat sebabnya teruk jam. Jadi ketika itu dah sampai waktu maghrib. Jadi bila waktu maghrib sampai, kita macam mana? Kita turut jam ini memang rasanya habis waktu maghrib ni di dalam perjalanan itu. Maka ketika itu kita boleh berniat, kita jamakkan maghrib itu kepada isya. Jadi jamak takhir. Di mana kita jamakkan? Di mana rasanya kita boleh singgah. Kalau kita boleh singgah sebelum sampai di rumah, di mana ada NR ke, tapi memang sampai RNR tu pun katalah pamai duduk di Seremban, kerja di Kuala Lumpur. Ramai orang Seremban dah kerja Kuala Lumpur. Jadi dia bila dalam Sungai Besi tu dah turun jam tu, memang maghrib habis dah. Jadi dia kena niatkan bahawa dijamakkannya maghrib kepada isya. Walaupun perjalanan dari Kuala Lumpur ke Seremban tu belum sampai lagi, iaitu dua marhalah, belum sampai 90 km ataupun 81 km, belum sampai lagi kan. Jadi demikian dia boleh menjamak tetapi tidak muqassar. Itu dikatakan jamak tamam. Jadi bila dia sampai di Sungai Besi itu dalam keadaan traffic jam teruk, maka dia niatkan maghrib saya jamak kepada isya. Jadi di mana dia solat isya tu dah maghrib dah habis dah, Sungai Besi dah habis dah sebab teruk jam. Sampai habis lepas Sungai Besi ni, di mana yang dia sampai waktu dah isya kan. Dia tadi dah niat dah dijamakkan maghrib kepada isya, tetapi dia tidak dah muqassar, pasal tidak sampai dua marhalah. Jadi dalil qasar ni apabila dua marhalah atau lebih. Sedangkan dalil jamak ni ketika dalam keadaan ketika itu Rasulullah dalam keadaan peperangan, masyaqqah, kesusahan, maka Rasulullah menjamak salatnya. Tetapi ketika itu Rasulullah tidak muqassar, iaitu menjamak, mengumpulkan. Macam kita tadi lah, kalau ada Kuala Lumpur ke Seremban belum sampai dua marhalah, tak boleh muqassar, tapi boleh menjamak kalau dalam situasi jam, traffic jam teruk, memang kita habis masa di jalan tu waktu maghrib. Okey, dan jadi kalau sekiranya begitu, ya, ada tuan. Okey, baik. Soalan amat baik sekali. Kalau sekiranya katalah ini tadi lepas Sungai Besi ni
nak berhenti pun katalah tak ada pakaian yang bersih, contoh kan. Ada orang pakai seluar, kebetulan seluar pula macam tak yakin kan. Kain pun tak ada. Jadi itu masalah lagi. Kalau nak solat dalam keadaan tak berapa bersih, tak yakin pula. Jadi sampai di rumah boleh jamak. Kalau orang musafir, dia sampai di rumah tak boleh jamak kasar tak? Orang musafir. Ini bukan kira musafir. Ini kira masyaqqah. Macam Rasulullah menjamak kasar tu. Menjamak ketiga itu Rasulullah bukan dalam keadaan musafir. Jadi ketika tu boleh. Maknanya sampai di rumah dia jamakkan, iaitu maghrib tadi kepada isya. Sebab apa tu? Sebab ialah dalam keadaan kata orang sama ada tempat singgah tak ada, ataupun tempat sembahyang tu pakaian tu tidak berapa rasa yakin bersihnya. Jadi tak berapa selesa dengan mana kadang-kadang kita ke seluar ni ada kadang-kadang terkecil apa semua, ada yang kena tak lawas kadang-kadang ada kena sedikit aja apa ni. Bukan sikit-sikit dimaafkan, tapi kalau dia sampai 2, 3, 4, 5 titik, 6 titik itu ada basah, ada banyak basah itu kan, ada satu tumpuk basahnya itu, kita tak yakin lah itu tak yakin lah dia bersih kan. Jadi demikiannya kita boleh sampai di rumah kita jamak juga sampai macam kali tadi Baik. Ada soalan lagi? Kalau soalan saya minta tolong ditangkap saja tangannya, interrupt apa ni, boleh kita terus menyebut soal jawab Okey. Bilakah berakhirnya musafir yang juga menandakan tamatnya keharusan salat qasar? Jadi kira orang qasar, orang musafir musafir ni. Jadi musafir akan dikira berakhir apabila niat untuk berhenti bermukim di suatu tempat selama 4 hari yang sempurna atau lebih beserta malamnya, tidak termasuk hari sampai dan hari akan bertolak semula. Contohnya, jika kita bermusafir untuk berkhusus dan telah menempah hotel selama 6 hari, maka bila tiba ke destinasi atau tempat untuk berkursus, tidak lagi boleh mengqasar salat kerana telah berniat untuk bermukim 4 hari dan ke atas. Jadi yang kira macam guna 3 hari boleh lagi jamak kasar tu dah tak terpakai lah. Walaupun kita dalam musafir jauh ni, dari sini kita musafir kata ke Johor Bahru kursus berapa hari? 6 hari. Okay. 4 hari atau lebih tu masuk dia, boleh. Apabila dia niat sampai di hotel tu, saya akan berkursus di sini 4 hari, saya akan berkursus sini 5 hari, 4 hari atau lebih lah. Berapa hari lah, asal 4 hari atau lebih, maka dia berniat, dia bermukim, dia berkursus di situ. Bermukim betul bermukim ni maknanya bertinggal untuk waktu yang sehingga 4 hari ataupun lebih. Bermukim tu kalau 3 hari dikira masih boleh bermusafir kan, kan kita bila sampai ke satu tempat tu mengikut mazhab kita kita amalkan sampai ke tempat itu 3 hari boleh lagi kita untuk jamak kasar kan, 3 hari tidak termasuk hari dalam perjalanan. Tapi kalau dia berkhusus 6 hari, contoh 4 hari, 5 hari atau 6 hari atau 7 hari atau lebih, sampai di situ hotel tu dia berniat saya akan menetap di sini 6 hari ataupun 4 hari atau 5 hari. Bila dia dah berniat memukim di situ menetap 4 hari atau lebih, maka dia tidak lagi menjamak dan mengqasar, sebab dia telah berniat bermukim. Okey, Maaf saya tanya, bagaimana kalau saya bekerja di Melaka? Saya ada 2 pandangan yang saya dengar. Saya daripada Bangi ke Melaka, bekerja di sana. Bangi ke Melaka. Itu jarak 103 km, saya layak sebagai musafir. Tapi saya tiap-tiap hari. Tiap hari pergi. Adakah saya dikira sebagai musafir ataupun hilang kelayakan saya untuk apabila tiap-tiap hari kita dah kerja di sana? Betul. Maka saya pernah dengar ustaz pertama kata boleh dikasar, jamak kasar. Ustaz kedua kata tak boleh pula. Jadi mungkin kalau ustaz boleh baik. Okey, kalau dia dia tinggal di di Bangi. Okey, tinggal di Bangi tu tinggal di Bangi kan. Bekerja hari-hari ke Melaka. Okey, baik.
Dan Jarak 100 jarak km. perjalanan itu adalah 103 km. Baik. Dia sama macam ini tu. Orang yang memang kerjanya itu, kerjanya tu memang boleh, itu boleh, ada dua pendapat tu. Tergantung pulang pada niat kita. Niat kita macam mana? Innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Niat kita ni nak pergi ke Melaka ni, adakah niat kita musafir sebab dua marhala lebih? Atau sekadar pergi kerja dan balik. Pergi kerja dan balik. Pergi kerja dan balik hari-hari. Macam dia ada satu kes ni dikiaskan tuan dalam syariat, dalam musafir ni, yang kerjanya di kapal. Okey, di kapal ni dari sini dia akan bertolak ke suatu tempat. Okey, tapi memang di sini dia bekerja kan, dia bekerja kan, di sana bekerja kan. Tapi di antara satu tempat ke tempat satu tu memang kira macam lebih dua marhalah. Tapi sebab hari-hari dia itu buat itu, sebab dia kerja, bukanlah sekarang macam kalau orang musafir ni pergi tempat itu kemudian sama ada menetap, mukim, kalau mukim dah tak kira lagi musafir. 3 hari kemudian kembali lagi ke tempatnya, ada dikira dia sebagai musafir. Jadi untuk itu yang begini ni tengok kepada niatnya dan bagaimana kesusahannya. Jadi tu, adakah dia murah-alik itu dikira susah ke ataupun mudah baginya untuk berulang-alik itu. Tapi secara syariatnya tuan, kalau lebih 2 marhalah layak untuk jadi musafir. Jadi saya ingat qaul itu boleh kita guna. Qaul yang mengatakan musafir itu boleh. Sebabnya bila dinyatakan asal hukum itu apabila lebih daripada 2 marhalah, maka dia, sebab kalau lebih dari 2 marhalah ni mestilah ada juga kesusahannya kan, betul. Jadi dibenarkan dia mengqasar dan menjamak. Ambil asal hukumnya boleh. Betul. Alright, betul insya-Allah. Baik, ada lagi lain? Okay, tadi macam berakhir musafir tu kalau dia menetap satu kursus 6 hari dan sampai di hotel tu dia memang dia niat 6 hari mukim. Jadi dia tidak lagi kira ambil jamak kasar 3 hari di situ. Sebab dia niat 6 hari saya mukim terus. Itu pada niat dia itu. Betul. Kemudian sebelum sampai ke tempat destinasi yang hendak dituju, dia telah berniat bahawa ia akan tinggal di situ secara mutlak, semata-mata niat untuk bermukim dan tidak akan berpindah ke tempat lain lagi. Sebagai contoh, apabila seseorang yang berpindah rumah atau berpindah tempat kerjanya, di mana setelah semua keperluan dan barang yang telah dipindahkan ke tempat baru, dia pun berniat untuk tinggal dan menetap di tempat tersebut serta mencari tidak akan berpindah ke tempat lain lagi. Sebagai contoh, apabila seseorang berpindah dia telah berniat bahawa ia akan tinggal di situ secara mutlak. Ini yang dikatakan dia pindah rumah, pindah tempat kerja. Jadi daripada sini pindah ke Melaka tadilah tempat kerja, pindah ke situ, menetap di situ dan akan mencari kehidupan baru di situ bekerja. 2 marhalah lebih kan? Adakah boleh dikatakan dia sampai di situ lagi masih lagi dikira musafir yang 3 hari itu kan boleh kan? 3 hari boleh lagi kan? Kalau tidak, sebab dia berpindah rumah, berpindah tempat kerja. Yang kiranya macam kira musafir, dia boleh musafir sana itu kalau dia ini bukan berpindah, tapi dia akan balik lagi. Katalah dia niat musafir sampai sana 1, 2, 3 hari sana, boleh jamak kasar lagi dalam keadaan uruskan dia punya kerja, dan dia akan balik semula ke tempat tinggal di sini. Itu maka itu dikira dia musafir. Tapi kalau dia pindah kerja
dan menetap sana, sampai di sana tu tak boleh. Cuma dalam perjalanan tadi dia boleh. Kira musafir dalam perjalanan. Sebabkan tadi 103 km dari sini ke Melaka kan. Dalam perjalanan dia boleh jawab kasar. Tapi sampai di sana terputus musafirnya kerana dia berpindah ke situ tempat itu. Itu dah. Baik. Yang ketiga, apabila sampai kembali ke tanah air atau tempat permulaan perjalanannya, masuk saja si musafir ke dalam sempadan qaryah, ia tidak boleh lagi mengqasar salat. Ini terpakai yang tadi orang musafir tadi. Ini ditanyakan tuan tadi kan, kalau dia kembali dari musafirnya sampai ke tempat rumahnya, maka sampai jadi qaryah dia maka dia tidak lagi diharuskan untuk mengqasar salatnya setelah masuk qaryahnya. Kalau sini ni kita qaryah kita Bangi 3 ni, Bangi 3 apa ni qaryah kita ya? Bangi 3 Seksyen 3 kan qaryah kita. Kita belajar kan kalau seksyen tu boleh guna sekarang untuk satu qaryah. Dulu qaryah ataupun kampung, tapi sekarang ni seksyen ni dia boleh masuk satu qaryah kita. Sebab kita tak kata lagi ini sebagai seksyen 3 ni sebagai qaryah kan, tapi seksyen kan. Jadi atau presin kan. Presin berapa dia? Presin sekian. Jadi presin tu dah kira macam qaryah dia. AU, banyak AU tu AU tu dah kira qaryah dia. Jadi masuk aja balik dari musafir dia sampai di qaryah dia tu, atau di presin dia, atau di section dia tu, ataupun di AU dia tu, tak dibenarkan lagi mengqasar. Kan ya? Itu dia kata dah terputus musafir kita ni. Seterusnya, semata-mata timbulnya untuk kembali ke tempat permulaan perjalanannya setelah bermusafir sejauh 2 marhalah atau lebih. Salat yang ditunaikan sebaik saja timbul niat untuk kembali ke tempat permulaan perjalanan setelah bermusafir 2 marhalah, walaupun belum pulang dan sebelum memulakan perjalanan pulang, tidak boleh ditasarkan lagi. Contohnya begini. Kita ambil contoh tadi. Dia nak musafir ke mana tadi? Melaka. Dari sini kan? Melaka jalan ya. Tiba-tiba sampai di Melaka dah apa sikit kita jawabkan sikit lah. Sebab dia sampai satu perjalanan lebih 2 marhalah, tapi dia berniat patah balik. Kata dia pergi ke Johor, sampai di Melaka dah 2 marhalah lebih kan. Tiba-tiba niat dia ingin kembali ke tempat semula, iaitu tempat permulaan perjalanan. Di sinilah, di Bangi ni kan. Jadi setelah bermusafir 2 marhalah, walaupun belum pulang dan sebelum memulakan perjalanan pulang, tidak dibenarkan lagi dia diqasarkan jamaah, diqasarkan salatnya, kerana telah berniat pulang semula ke berniat memutuskan musafirnya. Jadi terputus daripada musafir. Sebab dia kata, saya balik semula lah, balik ke rumah. Jadi dia putuskan musafirnya, maka dia tidak dibenarkan lagi mengqasar walaupun dia belum sampai rumahnya. Walaupun lebih 2 marhalah ya. Sebaik saja timbul niat untuk kembali ke tempat permulaan perjalanan setelah bermusafir 2 marhalah, walaupun belum pulang dan sebelum memulakan perjalanan pulang, tidak lagi diqasarkan jamaah salat itu, kerana dia telah memutuskan musafir yang awal tadi. Jadi yang 2 marhalah itu bukan tujuan utama dia tadi kan. Yang tujuan utama dia adalah Johor, tapi dia putuskan niat musafir ke Johor. Jadi dia dah terputus daripada musafir. Kalau sekiranya dia bukan niat musafir ke Johor tadi, memang ke Melaka, sampai di Melaka, kemudian dah sampai, kemudian baru balik semua ini, itu kira musafir lah. Sebab dia tidak memutuskan musafirnya tu. Musafirnya memang dia niatnya tadi ke Melaka kan. Ini niatnya ke Johor, tapi putus di tengah jalan. Dia kata saya balik patah semula, tak jadi musafir ke Johor. Maka dikira telah memutuskan safarnya, musafirnya,
Maka bila dia berniat begitu, dia kembali dalam perjalanan, kembali itu dia tidak dibenarkan mengqasar, tidak dibenarkan untuk mengqasar solatnya. Walaupun dia duduk 2 hari di Melaka. Kalau dia duduk 2 Padahal hari, hajat utama nak pergi JB. JB. Tiba-tiba mungkin JB keadaan tak sesuai, bahaya, kita berhenti jaga buat kerja di sini. Tapi dia niat masih akan meneruskan ke Johor. Tak nak balik lah, betul kita dah berhenti kat sini 2 hari je lah kita makan angin di sini ke macam tu. Oh, makan anginnya. Okey. Kalau sekiranya dia kena tukar niat itu. Niat musafir tak ada ke Johor lagi lah. Dia niat musafir makan angin di Melaka. Itu boleh. Sebab yang dia memutuskan niat musafir ke Johor tu yang tak boleh tu. Tapi kalau dia saya tak jadi musafir ke Johor, tetapi saya berniat untuk sampai sini aja lah. Musafirnya itu berjalan melancong. So, melancong tu boleh dalam musafir. Melancong boleh. Menziarahi ibu bapa, melancong ni macam melancong untuk melihat kejadian-kejadian yang dicipta oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Itu boleh. Menziarahi ibu bapa, menziarahi kawan-kawan baik, undangan kawan nak baca doa selamat ke, atau undangan kahwin ke, itu semua adalah dikira musafir yang sah. Yang tak boleh kalau dia pergi itu berniat untuk maksiat, itu tidak dikira musafir walaupun lebih 2 marhalah. Jadi dengan demikiannya melancong tu boleh, diharuskan. Melancong tu untuk melihat kejadian-kejadian, budaya-budaya, kejadian-kejadian yang telah cipta oleh Allah, akibat-akibat kerosakan yang diakibatkan oleh manusia-manusia yang engkar kepada Allah. Tengok kan ada macam kita pergi ke mana-mana lah yang yang boleh meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi itu macam kalau kita tengok melancong, tuan-tuan pergi melancong mana yang paling macam sesuatu yang sesuatu yang menjadikan kita lebih ingat kepada Allah, tentang umat Nabi Lut. Ingat umat Nabi Lut yang dibalikkan oleh Allah, bumi umat Nabi Lut ni. Kenapa? Apa sebabnya? Sebab mereka berhubungan antara sejenis lelaki dengan lelaki. Dikata homoseksual kan. Maka Nabi Lut pun melarang umat ini tu buat begitu, tetapi mereka masih juga berdegil dan meneruskan kehendak mereka tu untuk iaitu berhubungan dengan lelaki sama lelaki ini. Maka Allah beri iaitu satu hukuman dibalikkan negeri mereka tu. Jadi dikisahkan bahawa yang negeri mereka sekarang ada dekat Laut Mati. Dekat Laut Mati tu, kalau kita tengok Laut Mati ni, dia punya kadar garamnya tuan-tuan, kadar garamnya hampir separuh. Dia kalau lihat kadar garamnya tu tuan, 38% dalam kajian itu, dalam dikaji 38% kadar garamnya, hampir 40% garam. Kadar garam. Jadi kalau dilihat katanya dengan laut-laut yang ada di seluruh dunia ni, laut-laut yang lain termasuk laut Port Dickson, dia kadar garam itu 8 kali ganda daripada laut biasa. Kadar garam itu, jadi Laut Mati itu 8 kali ganda daripada laut biasa kadar garamnya. Maka bila kita masuk kata ke dalam laut tu, Laut Mati ni, kita tidak tenggelam sebab kadar garamnya terlampau tinggi. Jadi kita tak tenggelam. Jadi tak pandai berenang pun jangan takut, tak apa, terjun aja dalam Laut Mati itu. Walaupun tak pandai berenang, dia kena akan terapung ke, dia ditolak ke atas tu, dan kadang-kadang maka dia tidak pun terbenam. Jadi kalau untung batu tenggelam tu tak ada kat situ. Untung batu terapung aja sih kat situ. Untung batu tenggelam memang tak ada yang tenggelam. Kalau batu-batu yang ringan ni memang tak tenggelam, kan? Kalau yang terlampau berat ni tu lebih daripada tolakan kadar garam dia tu, okey lah, kan? Tapi kalau badan kita terapung aja, badan kita ni, itu
Jadi bila kita tengok, wah begini hebat Allah. Saya pernah terbaca satu buku seorang sarjana saintis laut ni lah kan. Dia pergi melihat daripada tepi laut mati tu. Dia tengok telusuri ke bawah laut tu. Macam dia kata dengan alat-alat yang canggih lah. Macam dia kata di dalam laut mati tu macam ada bekas pohon-pohon, pokok-pokok. Jadi seolah-olah pohon-pohon ni dia mula dulu di apa nama tu? Di darat kan. Tapi bila dibalikkan oleh Allah, jadi pohon-pohon ni balik ke bawah sana, ke bawah. Jadi terbaliklah bumi itu dibalikkan. Memang Al-Quran dibalikkan oleh Allah. Bumi ni kaum Nabi Lut ni dibalikkan, jadi ada bekas-bekas pohon-pohon tu lagi di bawah. Ada macam bekas-bekasnya tu, macam sesuatu bumi yang dibalikkan. Subhanallah. Ini tidak mustahil, tuan-tuan. Ini kejadian apa bila diceritakan dalam Al-Quran. Kadang-kadang kita tidak dapat membuktikannya, tetapi bila dikaji selepas itu, dikaji dan dikaji, maka Allah pun memang menyuruh kita untuk mengkaji, mengkaji kejadian ciptaan Allah di bumi ini. Bila kita kaji, maka kita pun rasa kagum. Macam kita kaji satu, kata Allah, cuba kamu perhatikan pada diri kamu, cuba pada diri kita. Sebenarnya tak, kalau kita tengok tuan, diri kita ni salah satu yang baru saya pernah tu, saya dapatkan sesuatu baru-baru ini. Ada seorang yang mengkaji tentang electrical engineering ni. Mungkin selalu orang dah tahu, tapi kita tak berapa faham. Jadi waktu saya buka gate, electrical gate saya punya, dia tak berapa kita pada tu, remote-nya tu tak berapa mau, tekan tak mau, agak jauh. Kalau dekat pun dia mau, tapi jauh sikit dia tak mau terbuka, gate tu tak mau buka. Dia ada seorang orang apa ni yang pelajar tentang electrical ni, dia kata cuba letak dia ni dekat dagu ni, letak dagu ni, kita tekan. Rupanya dekat dagu ni, dekat otak-otak kita ni ada banyak air. Jadi bila kita pecahkan ni, air tu akan mancarkan aliran elektrik tu ke sana dengan lebih cepat, lebih laju, lebih betul pula dia tak tadi. Buka gitu. Kita boleh lah tekan. Kita? Mungkinlah kita. Kalau kita tak boleh, kita dibuka-buka tak boleh kan? Cuba lekat tangan dekat sini. Sebab di sini otak kita ni rupanya kandungan airnya besar banyak. Jadi bila air tu, jadi kalau melalui biasa dia, tapi kalau melalui air ni, aliran elektrik tu melalui air ni akan mancarkan lebih laju lagi aliran elektrik. Tapi saya cuba memang betul tak? Cuba betul, buka dia. Alhamdulillah. Jadi ini semua adalah kejadian ini Allah semua, tuan-tuan. Ya Allah memang menjadikan dalam badan kita ni pun ada elektrik juga, kan? Elektrik. Itu pasal kalau orang-orang pakai neurologi tu kan, kalau elektrik yang dalam otak kita ni, jaringan dalam otak kita ni, kalau dia splash pun elektrik tu, kalau kita terlampau pun terlampau tekan dia, itu tu macam kata orang tak teratur, macam kita elektrik kita kan ada satu kebakaran apa kan. Jadi dalam badan kita tu boleh jadi macam itu. Itu yang jadi macam-macam tu, ada sentak, ada pingsan, ada macam-macam lah. Tak teratur dia. Jadi boleh begitu pun. Dalam badan kita ada aliran elektrik. Tuan-tuan hadirin rahmati Allah sekalian, untuk itu saya satu lagi yang terakhir sekali, kalau kita perhatikan dalam badan kita ni, tuan-tuan, saya pernah satu profesor saya dulu, dia suka membaca. Bila suka membaca ni, dia satu ketika tu dia rupanya terlampau banyak dia baca ni, dia makin lama makin kabur mata dia. Makin kabur mata dia. Bila makin kabur,
bawa ke ini spesialis mata ni, dicek dia punya mata tu, rupanya ada sedikit kebocoran di dalam kornea tu. Bukan di kornea tu, dia ada di situ ada retina, cecair retina kan. Jadi depan ada bocor ke bawah, jadi zat retina, cecair retina tu turun ke bawah. Jadi makin lama makin sedikit cecair retina tu makin kabur mata tu. Jadi kalau sekiranya katanya orang mata ni, betul ni? Orang mata. Kalau sekiranya lambat ni profesor ni untuk pergi cek ini supaya lambat operate kan, dan tutup balik kebocoran tu, lambat mungkin dia habis retina tu, dia akan buta terus lah. Jadi yang melihat ni sebenarnya mata kita disebab ada zat retina tu. Tapi bila terjadi luka sedikit dalam tu, jadi bocor ke bawah, jadi kena operate dan kena tutup balik supaya cecair retina itu tidak jatuh ke bawah. Begitu hebatnya ciptaan Allah tu. Mana kita nak cipta, siapa yang boleh mencipta zat retina? Tak ada tu kan? Allah, ciptaan Allah memang sedia ada dalam mata kita. Itu yang daya yang boleh melihat. Itu makanya katanya, perhatikanlah yang ada pada diri kamu, diri semua, dan juga yang ada pada alam ni, supaya kita perhatikan, supaya menambahkan kesyukuran kita dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Saya ingin sampai situ dulu tuan-tuan. Saya mohon maaf banyak-banyak dalam hati yang terang. Dan yang sampai tadi kita rancang sebab kat sebelah hari kan, kita tugas tiba kat selesai tugas ni sambung hari ke-4. Sebab kat selesai sambung hari ke-5. Jadi sepanjang masa di jamaah. Okey, baik. Itu suatu soalan yang baik. Pernah terjadi suatu ketika dalam Fathu Makkah. Fathu Makkah Rasulullah dah bertolak dari Madinah dengan sahabat-sahabatnya dalam Fathu Makkah, membuka kota Makkah ni. Rupanya dijangkakan Fathu Makkah ni akan selesai dalam beberapa hari, 3 hari. Betul kan? Tapi rupanya ada kabilah yang perlu diselesaikan oleh baginda Rasulullah SAW, diuruskan. Jadi tak selesai lagi 3 hari. Jadi bersambung dia punya jamak kasarnya. Rasulullah menjamak kasar lagi. Ini kan kesannya. Sebab mulanya dijangka 3 hari habis. 3 hari di sana jamak kasar boleh, 3 hari habis. Sebab ada persoalan kabilah yang itu yang tak selesai lagi. Rasulullah kena selesaikan soalan itu. Macam itu juga tadi, kalau kerja itu tak selesai, maka baginda Rasulullah SAW menambah lagi di sana hari ke-4. Maka menjamak kasar, menjamak Rasulullah jamak kasar. Sebab dia dijangkakan habis, memang tak habis. Sehingga masa itu katanya sampai beberapa belas hari, 18 hari kalau tak salah. Tapi lebih daripada 18 hari tak ada lagi, sebab tak ada dalilnya. Itu yang terbanyaknya, yang paling banyak itulah. Jadi bila tak selesai itu, kalau ikut dalil ni, betul-betul kita jangkakan selesai kan, 3 hari. Tapi kita tak selesai, ada persoalan tu yang tak selesai lagi, yang kita selesai, maka tambah lagi. Tapi kalau dah selesai, jangan buat-buat tak selesai. Dah selesai umpamanya 5 hari, ini mungkin relax tu belum selesai lagi, tapi dah selesai, itu tak kira lagi. Itu tak kira lagi sebagai musafir. Jadi kalau nak pakai dalil ni boleh. Tapi kalau sekiranya kita katalah, saya tak nak pakai dalil itulah, dan Syafiq kata 3 hari saja, lepas tu yang lain-lain itu taklah, masalah itu taklah besar sangat, kecil-kecil saja boleh diatasi. Boleh diatasi sendiri, walaupun kita taklah kiranya masyaqqahnya, kesusahannya sangat kan, tapi masih stay lagi di sana kan. Kalau dia nak putuskan sampai di situ 3 hari untuk Syafi'i, silakan boleh. Kalau dia nak ikut macam Rasulullah ni, memang masalah waktu Makkah tu memang susah, masalah itu tak selesai. Jadi Rasulullah selesaikan sehingga sampai itu. Dan nanti kita tengok lagi kitab ni, kita rujuk lagi sampai 18 hari betul ketika itu. Sampai 18 hari. Lepas tu tak ada yang lebih daripada 18 hari, dan ulama pun tidak lagi mengambil lebih dari 18 hari itu, sebab hanya itulah yang terakhirnya sekali ini, 18 hari itu yang diasaskan baginda Rasulullah. Bagi soalan bukan macam mana yang dibenarkan sampai 18 hari? Macam itulah tadi, dia diangkakan masa itu selesai, tapi rupanya tak selesai.
Bukannya lah tugas tu maksudnya kerja macam mana? Macam kalau Rasulullah tu bagi dia dekat Mekah tu, dekat Mekah. Ya. Kalau kita macam mana? Memang perlu di tugas tu berat lah. Tugas tu mustahak Rasulullah selesaikan, stay lagi sana untuk selesaikan. Kira-kira macam tu lah tugas tu. Tugas yang macam kalau kita tak ada sambung tugas tu, maka masalah besar terjadi. Macam Rasulullah menguruskan kabilah di Makkah tu kan, bila Rasul tinggalkan, masalah besar terjadi kepada kabilah tu. Memang kata-kata amat mustahak. Tugasnya amat mustahak. Bukan semua keadaan. Bukan semua keadaan. Bukan semua keadaan. Fathu Makkah, membuka Makkah memang berat tu. Kan? Fathu Makkah. Bukan semua keadaan lah. Itu bukan nanti kalau keadaan teringan macam tu, janganlah saja je nak sampai jamak pasal sampai 18 hari. Padahal kerja tu ringan je. Bukan apa sangat kan. Tapi macam Rasulullah ni membuka, membersihkan Makkah tu. Betul dah. Betul dah. Ada lagi? Baik, kita sampai sini dulu ya. Auzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Alhamdulillah rabbil alamin. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما ولا تجعل اللهم فينا ولا معنا ولا تتبعنا شقيا ولا مطلوبا ولا محروما امين امين يا رب العالمين. ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار وادخلنا الجنه مع الابرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين. صلى الله على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم. سبحان ربك رب العزه عما يصفون. سلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. قبل الله منكم.